Hai, saya Maira Saya Amir. dan kami dari program Pre-Korea. Kami sekarang berada di Sungu Kuang University. Join us study abroad with UniKL. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton sesi Sembang UNI Anyang Korea kita pada hari ini. Saya Rauf, pensyarah di UniKL MIIT dan saya adalah moderator untuk sesi kita pada hari ini. Baik, keputusan Sijil Pelajaran Malaysia telah diumumkan pada minggu lepas. Ramai rata-ratanya gembira dengan keputusan. Tapi ada juga yang mungkin kurang berpuas hati dengan keputusan mereka peroleh. Apapun, kita nak ucapkan ribuan tahniah kepada semua lepasan SPM di luar sana kerana semestinya anda semua telah lakukan yang terbaik. Namun, sekarang adalah masanya untuk semua adik-adik di luar sana memikirkan hala tuju mereka selepas ini. Nak belajar dalam bidang apa dan nak ke mana. Dan oleh itu, Korea adalah destinasi yang patut ada dalam bucket list anda untuk anda ke sana dan melanjutkan pelajaran. Baik, untuk pengetahuan semua, UniKL melalui program penajaan YTP Young Talent Program ada menawarkan program persediaan ke Korea dalam bidang kejuruteraan, sains komputer dan multimedia animasi. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang telah memohon dan kepada mereka yang mungkin berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke Korea. Di bawah penajaan YTP, permohonan masih dibuka sehingga 27 hari bulan 6 ini. Anda boleh lawati laman sesawang kita www.mara.gov.my. Baik, sedikit pengenalan tentang apa yang kita akan buat pada hari ini, apa yang kita akan bualkan. Kita akan berbicara tentang program Young Talent Program YTP Pre-Korea yang kita tawarkan di UniKL MIIT. Dan untuk itu saya tidak keseorangan. Saya ada bersama saya dua orang panel yang kita jemput khas. Seorang ini di sebelah saya adalah Encik Muhammad Hafizul. Encik Hafizul adalah Head of Section bagi Korean Education Center di UniKL. Kalau nama glamournya kita panggil dia Opa lah, tapi saya panggil dia Hyong lah. Okay. Dan di sebelah Encik Hafizul kita ada Saudara Akif. Saudara Akif adalah pelajar yang masih menuntut di UniKL dalam program Pre-Korea di semester ketiga. So selamat datang kepada Terima kasih Cik Hafizul. Ya, terima kasih. Okey, sihat Cik Hafizul? Baik, Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah. Anggap senang. Baik, kita tak nak membuang masa. Kita nak bersembang dan berbincang tentang program ini. Jadi saya nak tanyakan soalan pertama kepada Encik Hafizul lah. Mungkin Cik Hafizul boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang program yang kita tawarkan di UniKL MIIT. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Annyeonghaseyo, pangkasenda. Annyeonghaseyo. So, saya Muhammad Hafizul Ismail, merupakan Head of Section for Korea Education Center di UniKL MIIT. Pengalaman dalam kita kata bidang Korea ni agak lama lah. Saya juga merupakan salah seorang alumni daripada program Korea yang mana saya alhamdulillah ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Korea pada tahun 2005 sehingga 2011 di Korea University. So saya by training saya adalah seorang jurutera mechanical, mechanical engineer. So waktu tu Encik Hafizul belajar dalam bidang apa dekat Korea? Saya buat mechanical engineering 2005 sampai 2011 lah, class of 2011. Jadi kembali ke Malaysia ni saya pun dah berkhidmat dengan beberapa company, juga company Korea juga masuk ke perkhidmatan awam pun juga dan seterusnya ke UniKL lah pada 2014 untuk sama-sama berkongsi lah pengalaman dan juga sedikit ilmu yang saya dapat peroleh masa di Korea tu lah. Jadi secara ringkasnya di UniKL MIIT kita tawarkan dua program Korea yang besar di sini lah. Program Korea kita ni dah bermula lama 2013. Kita batch pertama kita hantar ke Korea pada 2014 lah, kemasukan pada 2013 dan diorang terbang ke Korea pada 2014. So dua program yang saya masukkan di sini adalah program satu, kita ada satu program foundation persediaan kan, kita panggil dia Foundation in Science and Technology for Korea University. So dia punya nama rasmi dia lah, itulah Foundation in Science and Technology for Korea University, ataupun dia punya nama komersial yang kita selalu panggil Pre-Korea lah, Pre-Korea. Okay, persediaan Pre-Korea, ya. Okay, itu untuk program Pre-Korea. Yang kedua kita ada program bahasa yang kita namakan sebagai program Korean Language Intensive Program, KLIP.
So nama komersial kita selalu panggil KLIP kat sini. So kita ada 2 program Pre-Korea dan juga KLIP. Okay, perbezaan di antara kedua-dua program ni, program Pre-Korea ni adalah program foundation penuh. Okay, yang mana pelajar tu dia hendaklah dia ada setahun 6 bulan di UniKL MIT yang mana terdiri pada 3 semester. So pelajar-pelajar yang dalam program Pre-Korea ni adalah kebanyakan pelajar yang akan melanjutkan pelajar ke Korea dalam bidang teknikal lah. So bidang teknikal yang seperti mana yang Rauf sebut tadi lah, dalam bidang engineering, computer science dan juga bidang animasi. So untuk program KLIP pula, dia hanyalah program setahun, program bahasa semata-mata. So dia punya tempoh adalah 2 semester, 1 tahun, yang mana pelajar tu akan belajar Korean language daripada level 1 sehingga level 3. So dia punya purpose untuk pelajar-pelajar KLIP ni ialah untuk dia mengambil ujian topik yang kita dipanggil ujian yang dinamakan topik Test of Proficiency in Korea. Yang mana kalau kemasukan ke Korea University di Korea tu memerlukan pelajar-pelajar mendapat sekurang-kurangnya level 3 dalam topik. Sebab topik ni dia ada level 1 sampai level 6. So the highest is level 6, the lowest is level 1. So student dah dapat level intermediate level, which is level 3. So kalau dah lepas level 3 terus boleh memohon ke Korea University lah, okay? ke Universiti di Korea Selatan. Jadi untuk program YTP yang Rauf sebut tadi, dia hanyalah ada pada program Pre-Korea, program foundation kita. So selama setahun setengah tu lah, 3 semester tu. Jadi untuk program Pre-Korea juga kita ada buka kepada pelajar-pelajar tajian sendiri. Yang mana kalau ikut dari segi statistik dia, kita ada lebih kurang dalam kita punya populasi kita ada lebih kurang dalam 10%. Okay, dalam 10% pelajar tajian sendirilah untuk program Pre-Korea kita. Dari segi sejarahnya, kita dah untuk kemasukan pada tahun ini, which is kemasukan dijangka pada bulan Julai 2022, ialah kemasukan yang ke-12, batch yang ke-12 untuk program Pre-Korea ni. Jadi untuk KLIP juga, ia adalah batch yang ke-9 untuk KLIP. Jadi maksudnya dari segi track record tu memang terbuktilah kita punya program kita ni bukanlah program baru, program memang kita laksanakan dari tahun 2013. Okey, daripada tahun 2013 tu sekarang ni seramai 87 orang pelajar telah selamat bergraduasi daripada Korea, dah graduate daripada Korea. 87 orang, dan kebanyakan pada mereka ni dah balik bekerja di sektor-sektor Korea lah di Malaysia, di company-company Korea di Malaysia. Dan ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang masih berada di Korea untuk meneruskan pekerjaan di sana lah. Okay, itu sedikit sebanyak tentang program Pre-Korea kita yang boleh saya Baik, penerangan yang sangat jelas daripada HOS kita, Encik Hafizul. Suka untuk saya tekankan di sini, program ini sudah mencapai umur matangnya dah 9 tahun, dan kita sudah menghantar ramai pelajar ke Korea. Seperti yang Encik Hafizul ceritakan tadi, berapa ramai? 80? Kita dah ada 87 orang dah graduate. Yang kita hantar ke Korea lebih kurang 350 orang. Daripada batch pertama sehingga batch yang ke-11 dah berada di Korea. Batch yang ke-10, maafkan saya. Baik. Bila kita bercerita tentang program ini, mungkin ada yang ingin tahu tentang akreditasi yang telah diterima oleh program ini di universiti. Mungkin Cik Hafizul nak bercerita sikit tentang program. Okey, dari segi akreditasi untuk program foundation kita, kita dah dapat akreditasi penuh daripada MQA, Malaysia Qualification Agency, yang mana pelajar-pelajar YTP kita dah staraf, foundation kita dah staraf dengan program persediaan universiti di luar sana lah. Maksudnya kalau let's say pelajar-pelajar tu bila dah namakan pengajian Pre-Korea, dia tak berminat ataupun tak dapat fly ke Korea, so dia boleh terus masuk ke universiti awam tanpa perlu dia melalui semula proses untuk melalui semula program persediaan ataupun program foundation tempat lain lah. So kita dah diiktiraf sebagai. Dan dari segi kita punya collaboration dengan Korea University, alhamdulillah kita dah ada 9 partner universiti yang mana partner universiti kita lah top 10 universiti dekat Korea lah. Jadi program kita ni bukan setakat diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, tapi juga diiktiraf oleh pihak Korea sana lah, yang mana pihak kedutaan Korea di Malaysia pun mengiktiraf kita punya program, dan juga pihak-pihak universiti di Korea Selatan di sana lah. Okey, baik. Bercerita tentang universiti di Korea, mungkin ramai adik-adik di sana yang di luar sana yang ingin tahu universiti apa yang mereka boleh pilih kalau mereka ingin melanjutkan pelajaran di Korea. So mungkin Cik Hafizul boleh share dengan kita universiti apa yang mereka boleh pilih ni. Okey, untuk universiti di Korea, kita ada 2 pelajar lah sini, iaitu pelajar tajian MARA dan juga pelajar science sponsored. Untuk pelajar tajian MARA hanya MARA mewajibkan pelajar-pelajar tersebut ke top 10 universiti di Korea. Itu maksudnya 10 universiti terbaik di Korea lah.
So daripada list top 10 universiti kat Korea tu, sekurang-kurangnya kita ada 7 universiti yang memang dah ada pelajar kita kat sana lah. Kalau boleh saya sebutkan di sini contoh pelajar top universiti yang ada di Korea, sebagai contoh Korea University. Okay, kita ada pelajar kita yang dah lanjutkan pelajaran ke Korea University, ke Hanyang University, one of top engineering school dalam Korea. Kita ada Songkungguan University, kita ada Ewha University, kita ada Kyunghee University, Konkuk University dan sebagainya lah. So untuk pelajar-pelajar bukan tajaan MARA di bawah tajaan sendiri, so pelajar-pelajar tu bebas untuk ke mana-mana universiti yang ada di Korea Selatan lah. Sebagai contoh kita ada pelajar di Inha University. So kebanyakan pelajar-pelajar tajaan sendiri ni dia akan memilih universiti yang sedikit luar pada Seoul lah, disebabkan kos pengajian juga kos kehidupan universiti di luar Seoul tu agak sedikit murah berbanding universiti di Seoul. Itu di antara list universiti yang kita ada pelajar kita di sana. Okay, baik. So itu adalah universiti yang adik-adik di luar sana lepasan SPM 2021 boleh pilih. Tapi tak lengkap kita nak bersembang kalau kita tak dengar daripada pelajar sendiri yang sedang mengikuti program Pre-Korea di Unical ini. Jadi saya nak bersembang dengan saudara Akif. Okey. Saudara Akif mungkin boleh ceritakan dengan kami pengalaman semasa dan juga selepas memohon program YTP selepas SPM tahun lepas. Tahun lepas? Tahun lepas. Tahun lepas. Okey. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Akif Nur Naim. Okey, macam seperti yang kita tahu, batch 2003. Kami ambil SPM sedikit lambat, berbeza macam yang sepatutnya lah. Yang selalunya kita habis tingkatan 5 tu, tahun tu juga kita akan ambil SPM. So sepatutnya dijadualkan sepatutnya pada tahun 2020. Tapi disebabkan berlakunya pandemik, corona apa semua, so SPM kami ditangguhkan ke 2021 dalam bulan Februari, bulan Mac. So Akif menduduki SPM tahun 2021. Ya. And dapat result SPM tahun 2021 tahun juga. 2021 juga. Dalam bulan Jun. I see. Okay. Okay, jadi kalau macam saya, program YTP ni untuk sebab saya sekolah kat Penang, Sekolah Menengah Sains Tun Station Shahabuddin. Macam bagi kami program ni macam agak kami kurang mendapat pendedahan lah tentang program-program YTP MARA ni. So macam yang saya dapat tahu ni pun melalui saya punya senior daripada sekolah tu juga. So saya untuk tahu lebih lanjut macam ni, saya pun cari apa semua, saya tanya dia dan okay, so saya jumpa program ni. Dan waktu tu lepas habis trial, macam around lepas habis SPM juga, dia dah start buka permohonan. YTP MARA dah start buka permohonan. So dalam pilihan tu kami boleh buat 2 pilihan. So saya letak yang pertama YTP MARA untuk sambung ke Korea University, dan second tu untuk sambung Computer Science. Okay. Lepas tu dia agak merisaukan sebab waktu nak apply tu kita just guna result yang trial. So andai kata contoh macam saya tak perform trial, so rasa macam risau, takut tak dapat apa semua. Lepas tu dah keluar result bulan 6. Email dia suruh tekan kemas kini saja, macam tak suruh update result yang baru. So itu satu lagi macam perkara yang merisaukan lah. Sebab kan waktu tu masih dalam keadaan pandemik dan Malaysia masih macam tengah nak menstabilkan diri apa semua. So kami macam tak ada temu duga apa semua. So benda tu tambah lagi satu lagi benda yang merisaukan. Sebab kita tak pasti benda tu dapat ke tahu semua. Lepas tu dalam bulan 7 dia dah keluar result. Sekali dia keluar sekali dengan UPU. Keluar result UPU, keluar result MARA ni apa semua. Okay, alhamdulillah waktu tu dapat. Dan waktu dapat tu dia kira bersyukur lah. Tapi kita macam masih kabur-kabur dengan program ni. Sebab waktu saya nak tanya senior saya tu pun macam dia tengah dalam SEM 3. So dia pun SEM 3 ni untuk dia waktu tu sibuk sebab nak kena apply universiti untuk ke Korea. Lepas tu nak kena habiskan sikit lagi baki-baki sisa kat Malaysia. So dia pun dah jadi sibuk. So saya macam tak nak kacau dia sangat. So macam bila dah datang sini, mula tu kami semua start dengan kelas online. So dia macam agak benda yang baru lah. Sebab first time kita belajar online dan kita belajar bahasa online. Sebab bagi saya kalau macam belajar bahasa ni, online bukan satu medium yang susah lah. Sebab kita ada banyak soalan nak tanya, dan bahasa ni bukan benda yang logik, bukan macam matematik.
So macam matematik dia logik. So dia ada cara dia apa semua. Macam kita boleh tahu 1+1 2 apa semua. Tapi macam bahasa dia more to that. Dia lagi luas. So bagi saya untuk belajar Korea online tu awal-awal tu sangat susah. Sebab macam saya kurang pendedahan dengan semua benda ni. So dia jadi macam kita nak macam kita belajar dulu waktu kecil-kecil start balik ABC apa semua, kita nak tengok balik huruf pun tak sama macam kita tulisan Rumi kan. So dia jadi itu jadi lagi susah. Itulah cabaran ya kalau belajar di zaman pandemik ini, betul tak? Betul. Tapi Akif, kita nak tanya, orang kata kalau belajar ni biarlah sampai ke negeri China. Okey, tapi kenapa bukan China tapi Korea? Yang tu pun saya ada ambil beberapa pertimbangan. Saya antara China, Jepun dan Korea. Bagi saya, lepas saya dah start belajar Korea ni, saya boleh katakan Korea ni antara 3 bahasa tu, Korea paling senang antara 3 tu. Sebab sekarang saya dah around 1 tahun dah belajar Korea. Saya boleh katakan Korea ni senang sebab dia macam dia sedikit ada persamaan dengan bahasa Rumi. Sebab dia ada huruf-huruf dia. Kita boleh gabungkan huruf dia untuk menjadikan buat bunyi. Instead of China dengan Jepun, dia orang dah memang ada huruf tu memang bunyi tu saja. Maksudnya contoh kalau kita nak eja makan MAKAN. Dalam bahasa Korea pun kita boleh tulis macam tu juga. Itu sebab tu saya prefer untuk ambil bahasa Korea. Menarik, tapi itu daripada segi bahasa. Tapi kalau daripada segi pendidikan, kenapa Akif nak belajar dekat Korea? Adakah disebabkan kualiti pendidikan ke, ataupun memang ada kos yang memang Akif tertarik dekat sana ke, macam mana? Kalau untuk saya, pada asalnya saya terbuka. Mula-mula tak kisah pun nak pilih mana, asalkan dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tapi dalam program MARA yang dia offer, yang dia tawarkan, yang menarik perhatian saya adalah program Korea ni sebab cita-cita saya adalah untuk jadi software developer. So one of the course yang boleh lead tu terus jadi cita-cita yang saya nak tu adalah computer science. So dekat Korea pun lepas saya tengok apa semua, contohnya kat Korea University, dia kat situ one of the best university yang ajar computer science. So saya aim for that university, insyaAllah. Menarik. Mungkin Encik Hafizo boleh tambah sedikit kenapa pendidikan di Korea ini sangat menarik untuk pelajar-pelajar di mana-mana untuk pergi dan meneruskan pelajaran. Okay, so ada beberapa faktor kenapa kita perlu masukkan Korea ni sebagai salah satu dalam bucket list kita. Okay, yang pertama adalah dari segi kemajuan teknologi lah. Kita tengok Korea sekarang ni even ke dalam banyak segi teknologi pun dia adalah yang pertama lah, yang lead. Sebagai contoh dalam segi macam Akif cakap dalam software kan, dalam kita tengok dalam pembuatan telefon sekarang ni kalau bukan dalam bukan Apple iPhone, so dia akan tengok Samsung lah kebanyakan. Contoh macam Samsung tu one of the lead, one of kita kata multinational company yang mengeluarkan banyak teknologi terkini lah. So dari segi yang kedua adalah dari segi peluang pekerjaan lah. Ya, segi peluang pekerjaan tu kita tengok kalau dekat Malaysia ni sekarang ni dia ada banyak a lot of macam Korean company yang melabur dan juga membuka perniagaan di Malaysia lah. Sebagai contoh kalau bukan Samsung pun sendiri, kita tengok macam contoh paling senang penapis air macam Kowe, Kuku semua tu semua daripada company-company Korea lah. So kalau dari segi peluang pekerjaan tu, yang mana kalau macam pelajar-pelajar tu dia bergraduasi pada Korea dan juga dia fasih dalam betul-betul bahasa Korea, so peluang untuk dia ditawarkan pekerjaan tu di Korean company even di Malaysia pun banyak. So tinggal sekarang ni memang kalau ikut data kita sendiri pun setiap tahun lebih kurang tak sampai dalam 200 orang pelajar akan bergraduasi daripada Korea lah setiap tahun. Kalau kita campur pelajaran marang, pelajaran GPA. Tapi demand untuk pekerjaan tu di Malaysia, Korean speaker, untuk punya post Korean speaker tu sangat tinggi. So dari segi peluang pekerjaan tu di antara kedua lah. Tu yang ketiga tu dari segi cost. Cost untuk melanjutkan pelajaran. So kalau kita tengok macam Akif cakap ni dari segi dari segi kita punya option untuk melanjutkan pelajaran. So kita memang aim nak melanjutkan pelajaran ke luar negara. So Korea ni di antara satu negara yang menawarkan peluang pengajian dengan harga yang berpatutan lah. Saya tak cakap murah, tak murah tak mahal lah, dan tak mahal dan dia berpatutan. Yang mana kalau macam contoh lah untuk ini untuk pelajar-pelajar tajaan sendiri lah. Sebab kalau pelajar-pelajar tajaan ni dia tak perlu risau tentang dia punya kos pengajian kat sana, sebab dia ditanggung beres lah. So dia tanggung daripada segi jual pengajian, allowance radio, tiket, penerbangan, perumahan, semua dia tanggung. Tapi kalau untuk pelajar self sponsored, so ada universiti menawarkan dia punya yuran pengajian semester
serendah 600 ke 700 dolar saja sebulan. Dolar. Sebab dia punya duit Korea dengan duit USD ni lebih kurang one to one lah kita kata. Tak lebih banyak beza kan? Tak banyak beza. Even dia punya yuran pengajian pun kalau kita tengok dalam 600 dolar, 2400 ni dia setaraf dengan yuran pengajian IPTA di negara kita pun. Betul. Dia dari segi yuran pengajian tu agak murah berpatutan. Dan untuk pelajar-pelajar tajam sendiri pun banyak juga scholarship ataupun banyak juga bantuan pengajian dari segi financial assistance yang disediakan oleh kerajaan Korea dan juga oleh Korea Universiti kat sana. Itu di antara kelebihan untuk melanjutkan pelajaran ke Korea Selatan. Okey. Baik, itu adalah sedikit sebanyak yang kita boleh tahu tentang program Pre-Korea yang ditawarkan di Unical MIT. Kita akan berhenti seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincang lebih mendalam lagi tentang program ini dengan panel-panel kita. So kita kembali selepas ini.